Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu antara ayat terpenting lah ya. Di mana semua yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini adalah untuk kita. Baik itu asas perkara selain ibadat lah ya, adalah harus. Manusia boleh berkembang sepesat-pesatnya kerana apa yang ada di dunia ini adalah untuk kita. Yang tak boleh ialah melanggar perintah-perintah Allah ataupun dalam arti kata lain melakukan maksiat kepada. Sebab dunia ni very open ya. Dulu-dulu duit ataupun mata wang orang pakai dinar dan darham yang berasaskan kepada emas dan perak. Tak diketahuilah secara jelas sejak bila manusia mula menggunakan mata wang. Tapi kalau dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala dah sebut ayat ke-19 itu, bila Ashabul Kahfi dibangkitkan, dia rasa lapar. Jadi dia hantarlah salah seorang daripada mereka pergi kedai, bawa duit warik. Ya, kena ayat tu. Mana bawa duit perak ni, darham lah, pergi beli. Duit dah ada masa itu. Ashabul Kahfi bila? Sebelum Rasulullah SAW, katanya depa ni zaman Nabi Musa, katanya lah. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad lama kan? Tak tahulah kan. Tapi dan dikatakan sebelum pada itu lagi. Tak tahulah bila, pasal Quran tidak sebut. Nabi pun tidak sebut dalam hadis dia, dan tak ada kepentingan syarak pun untuk kita tahu bila-bila. Tapi nak kira lama lah, maybe thousands of years before the Prophet SAW. Tapi duit dah ada. Kemudian zaman Rasulullah pun Nabi guna duit. Duit ni keperluan manusia. Ada. Walaupun Rasulullah SAW tidak mencipta sendiri wang pada waktu itu. Nabi guna duit yang ada. Dinar dan darham. Dan betul juga pada zaman selepas daripada baginda, zaman Abu Bakar, zaman Umar ya. Kemudian timbul duit kertas, tapi masih berasal pada emas. Berapa banyak emas yang ada, banyak itulah duit daripada kertas dikeluarkan dululah. Tapi dalam 100 years ni kita dah tak ada wang-wang seumpama itu. Duit kertas ni betul-betul kertas. Dia bukan emas dan perak, dan tidak juga bersandarkan kepada kedua-duanya. Dia betul-betul papers. Tapi papers yang ada nilai lah. Itulah kepercayaan manusia. Value dia ialah trust of the people. Selagi mana kita percaya kat duit tu, itulah nilai. Dia bersandarkan kepada benda tu. Sebab itu negara-negara yang menghadapi peperangan, duit dia tak ada nilai. Sebab itu kepercayaan manusia dia penting pada duit hari ni. Mana boleh, pasal duit yang Nabi guna dinar dan darham. Kita mesti balik kepada dinar dan darham. Duit yang ada hari ni dicipta oleh orang Yahudi, orang Barat. Tak sunnah katanya. Ini dunia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, ayat ni adalah buktinya. Dan ulama buat kaedah asas-asas dalam masalah dunia, muamalat ni, urusan kita sama kita adalah harus. Melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Nabi berwajibkan ke guna duit darham dan dinar? Tak. Habis tu adakah Nabi melarang guna mata wang yang lain? Tidak juga. Habis tu back to the basic. Ya. Sebab ada orang anti duit hari ni kan, anti duit kertas, anti fiat money kan. Habis tu dia tak ada duit atau tak pakai duit kertas, dia pakai juga. Kita tak suka pun, kita bukan boleh buat apa. Lagi satu, kalau kita nak guna duit atau wang daripada item-item seumpama itu ya, yang bernilai lah. Emas yang ada kat dunia ni berapa banyak? Malaysia berapa banyak emas yang kita ada? Kalau buat duit pakai dinar dan darham pun saya rasa tak menyelesaikan masalah. Kalau kita nak kata duit kertas ni orang Barat buat, pasal emas ada di dunia hari ni, pengeluar nombor 1 Rusia, pengeluar nombor 2 Amerika, China. Adalah negara Islam yang mengeluarkan emas agak lebih okey. Indonesia lain tak ada. Malaysia keluar emas banyak mana? Kita mana ada lembu emas? Adalah mungkin, tapi tak banyak. Di samping tak mencukupi untuk nak memenuhi market dan pasaran. Tak cukup untuk emas yang ada. Silat-silat kalau kita guna dinar lebih menguntungkan pok-pok Rusia, Amerika. Tak ada masalah apa. Jadi kita kena bercakap based on reality lah ya. Ala kulihan, nak cerita balik pada asal dia. Dalam hal awal dunia boleh saja manusia berkembang atau buat apa yang mereka mahu, as long as dia tidak melanggar apa-apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun secara jelas. Kalau tak berapa nak jelas, tak boleh juga ya. Jadi syarak dalam bab ni dia beri kebebasan dan keluasan, kerana dia tahu manusia, ciri-ciri dan tabiat dia berkembang.
Daripada satu masa pada satu masa, hatta daripada satu tempat pada satu tempat yang lain. Sebab tu ada benda tuan-tuan, dia fix kan, ada benda tak fix. Manusia bila dia berniaga, dia nak ambil keuntungan, berapa banyak dia nak kena ambil, ataupun berapa persen dia punya had keuntungan dia boleh ambil. Islam tak tetapkan. Ni banyak orang tanya, mostly peniaga lah kan, tanya, Ustaz, saya boleh ambil berapa persen daripada keuntungan? Saya kata no benchmark, tak ada benchmark. Kerana mungkin barang yang sama, harga berbeza, kerana keuntungannya juga tidak serupa. Betul tak? Costing dia, ya, macam-macam lah kan. Benda sama aja, tapi mungkin kat Selangor lain, kat Kelantan lain harganya, tempat pun main peranan juga. Kat Kelantan sewa kedai murah sikit, Selangor sewa kedai mahal. Takkan benda yang sama nak dijual dengan harga yang sama, nanti keuntungan tidak serupa. Jadi benda ni Islam bagi keluasan. Sahabat Nabi nama Urwah, dan Sunan Abi Daud, dia beli kambing 1 dinar 2 ekor, maksudnya 1 ekor separuh dinar. Dia jual balik 1 ekor 1 dinar. Nabi bagi dia 1 dinar nak buat korban. Ambil 1 dinar ni Urwah, pergi beli kambing, kita nak buat korban. Dia pun pergi beli dengan 1 dinar. Dia beli 1 dinar 2 ekor. Sambil-sambil dia bawa balik pada Rasulullah, orang nak beli tengah jalan, jual lah kau kambing ni, ambil lah, berapa? Tawar menawar berlaku, dia dapat jual 1 ekor 1 dinar, double up daripada harga asal yang dia beli, 100% keuntungan. Bukan ada kos apa pun. Dia beli separuh dinar, dia jual 1 dinar, balik-balik dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, hadza dinaruka wa hadhihi syatuka. Wahai Nabi, ini dinar hakmu bagi mula-mula tadi 1 dinar, aku bagi balik, dan aku bagi 1 kambing lagi. Oh, Nabi takjub dengannya. Nabi kata, macam mana kamu buat? Afa kaifa sana'ta? Macam mana kamu buat? How did you do that? Dia pun cerita kat Nabi, ini. Orang bijak kan? Nabi pun doa kepadanya, Allahumma barik lahu fi safaqati yaminihi. Wahai Tuhan, berkatilah tangan kanannya bila dia berurus niaga. Maka kata periwayat tu, Urwah after that, dia tidak berurusan, melainkan untung dia. Dan jika dia beli tanah pun, pasir, nescaya dia akan dapat keuntungan. Masa tu pasir mana ada harga. Tapi kalau pasir tak ada harga tu pun, kalau dia berniaga, dia akan untung, kata Nabi. Tapi hari ni pasir ada harga lah. Dulu pasir tak ada harga. Pertama, kerana kebiasaan beliau sendiri dalam berurus niaga. Yang kedua, ia telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan pun kalau berniaga, tuan-tuan boleh berdoa, Allahumma barik li fi safaqati yamini. Ini doa Rasulullah SAW. Bezanya Nabi doa kepada sahabatnya, maka Nabi guna lafaz Allahumma barik lahu, ya Allah berkatilah dia pada perniagaannya. Dah kita nak doa kat diri sendiri, kita doalah Allahumma barik li, wahai Tuhan berkatilah aku fi safaqati yamini, pada urusan tangan kananku, ya, urusan yang melibatkan perniagaan lah, safaqah ni, kontrak-kontrak, ya. Doa begitulah. Ya. Ada orang ajar tulis ayat Quran sekian-sekian, entah ayat apa entah. Tujuan dia, bila kita bersalam, orang lembut hati dengan kita, orang beli barang kita. Ada orang cadang kat assessment, tulis ayat tertentu kat tapak tangan, kalau kita bersalam, orang lembut hati dengan kita. Ada tuan, ada. Tuan-tuan boleh cek kat internet, ya. Ataupun ada lah orang share-share macam tu lah cerita dia, macam-macam. Tulis ayat Quran, nak buat apa? Salam lembut hati. Kalau awak buat macam tu, boleh lembutkan hati orang. Nabi buat dulu, betul tak? Nabi tulis ayat Quran, tak payah dakwah ke orang kafir, pergi salam je, salam, Abi lembut hati. Tak payahlah Nabi nak dakwah susah-susah kepada mereka. Of course lah, Nabi tak perlu nak berperang dengan golongan-golongan yang melawan Islam pada waktu itu. Salam aja, lembut hati orang kafir. Tak ada. Tak? Jadi tak payahlah buat agama sendiri. Balik kepada Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Dalam konteks seumpama itu, apa Nabi buat? Nabi doa, ya, pada sahabatnya. Jadi kita pun sama juga, kita nak orang tu berkat perniagaannya. Bila dia ada anak kita berniaga, ada adik kita berniaga atau bekerja atau seumpamanya, kita nak doa keberkatan padanya. Guna lafaz itu, guna doa itu. Tak tahu kod Arab pun tak apa, doa kod Melayu, ya Allah berkatilah dia pada urusan tangan kanannya. That's it. Adakah lafaz itu adalah satu bentuk ibadah atau tidak? Ulama khilaf. Tapi kalau dapat baca Arab tu lebih baik, ya.
Kerana zikir dan doa ni memang baiknya bahasa Arab. Of course lah kita ambil betul-betul daripada lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis lah, kalau Quran lah. Tapi kalau tak tahu, boleh saja dalam bahasa Melayu. Tapi begitulah cerita dia, doa. Tak perlu yang pelik-pelik apa gitu ini, yang tak ada sandaran. Nak cerita, boleh aja. Saya kata tak ada benchmark. Ya. Kerana setiap orang berbeza keadaannya. Ya. Costing tak sama. Ada orang dia dapat barang daripada supplier harga lebih murah, ada orang harga lebih mahal. Ada orang dia sewa kedai harga lebih murah, ada orang harga lebih mahal. Jadi tuan-tuan jangan nak buat perbezaan yang tidak adil. Mungkin barang yang sama harganya berbeza atas sebab-sebab tertentu. Islam beri keluasan, tak ada halangan sama sekali. Ya. Cuma kalau kita nak untung lebih sangat sampai kita berbeza dengan orang lain dalam setengah-setengah keadaan, dia boleh support the market, dia akan menjejaskan pasaran dan dia akan juga menyebabkan orang tak belilah barang tuan-tuan. Itu saja. Tapi nak kata haram secara mutlak tidak boleh. Ya. Benda-benda yang Allah Ta'ala beri keluasan, dan Rasulullah SAW begitu juga. Kita tak boleh nak kata benda ni haram, tak boleh secara mutlak begitu, melainkan dengan dalil yang betul-betul solid. Of course lah dalam hal-hal yang diberi keluasan seumpama ini, tidak boleh.